Seterusnya, kita tengok aspek kesinambungan. Bermaksud kesinambungan ni apa yang bersambung daripada masyarakat zaman dahulu sehingga sekarang. Pertama, kita tengok aktiviti pertanian. Pertanian berkembang bila manusia hidup secara menetap, sara diri ke tanaman jualan dan akhirnya untuk dieksport bila masyarakat semakin maju. Hasil pertanian juga dibuat secara ladang masa kini dan menggunakan peralatan jentera moden. Ini zaman dahulu mereka bercucuk tanam menggunakan alatan-alatan yang mereka buat. Menjalankan kegiatan pertanian secara ramai-ramai dan hasil mereka itu mereka satukan dan akan dimakan oleh semua ahli dalam masyarakat. Sektor pertanian sekarang yang bercorak sistematik di mana bukit ataupun tanah tinggi diteres untuk tujuan penanaman padi. Ini kebanyakannya wujud di Pulau Jawa, Indonesia. Penghasilan tanaman padi. Ini adalah sayuran yang dibuat secara ladang. Berbanding dengan zaman dahulu, mereka memungut di tepi-tepi tasik dan sekarang digunakan sebagai aktiviti perniagaan. Meracun ataupun membaja serta menyiram tanaman menggunakan jentera. Okay, lepas ini kita akan buat latihan ini, biarkan dahulu. Seterusnya kita tengok kesinambungan manusia zaman prasejarah seterusnya iaitu memburu binatang. Memburu binatang merupakan aktiviti tertua prasejarah dengan menggunakan pelbagai kaedah ataupun cara seperti batu, tulang, kayu dan peralatan gangsa dan besi. Sumpit dicipta serta panah dan jerat. Kini aktiviti memburu dilesenkan di bawah jabatan kerajaan iaitu dipanggil perhilitan. Lakaran pada dinding gua menunjukkan aktiviti memburu binatang masyarakat zaman prasejarah. Lakaran menunjukkan mereka memburu binatang. Ini adalah penggunaan sumpit. Hasil daripada kemajuan manusia menggunakan akal fikiran untuk mencipta peralatan ataupun kegunaan yang baru. Seterusnya, aktiviti memburu binatang masih dijalankan sehingga sekarang tapi menggunakan senjata. Pula kita tengok menternak binatang, di mana binatang liar mula diternak menjadi sumber makanan berterusan. Namun kini binatang-binatang ini dibuat secara komersial iaitu untuk jualan, manakala daging dan tenusu hasil susu dieksport. Lakaran menunjukkan masyarakat zaman dahulu menternak binatang. Binatang yang dipelihara. Zaman sekarang ini, binatang digunakan untuk menolong ataupun membantu aktiviti pertanian seperti membajak. Dan binatang juga boleh dijadikan kenderaan, contohnya kereta lembu. Manakala sekarang dibuat cara sistem peladangan, lembu-lembu yang tenusu contohnya, serta lembu daging digunakan untuk keperluan masyarakat. Terusnya kita tengok peralatan batu, kayu, tulang dan masyarakat Neolitik mula menggunakan tembikar. Masyarakat zaman logam menghasilkan besi dan gangsa seperti pedang, parang, tombak, cangkul, keris, kapak dan sebagainya. Kini masyarakat zaman sekarang masih menggunakan peralatan cuma lebih maju dan lebih moden seperti menggunakan mesin dan jentera untuk tujuan perniagaan.
Contohnya alat batu orang Mesolitik yang tajam, yang halus, yang cantik. Ini alat batu orang Paleolitik. Alat logam orang zaman logam. Ini alat logam. Serta zaman sekarang ini kita tengok sudah mula menggunakan jentera ataupun mesin ataupun peralatan daripada elektrik. Seterusnya, penghasilan makanan ini dibuat secara lebih sistematik dan untuk jualan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Pula kita tengok tembika. Alat digunakan untuk sebagai makanan dan juga bekas makanan. Alat ini juga digunakan untuk upacara ritual, contohnya tembika yang besar yang dipanggil tempayan, digunakan untuk mengkebumikan orang yang mati. Alatan tembika ini kemudiannya menjadi ekspor perniagaan dan perdagangan dan kekal hingga ke hari ini. Contoh peralatan tembika. Tembika yang dicorak dan dihasilkan dengan lebih yang menarik. Hasil pecahan tembika yang dijumpai oleh arkeologi dan disatukan. Terdapat juga masyarakat yang menghasilkan tembika dan menggunakan satu sistem yang dipanggil untuk menyimpan air. Ini dibuat di Perak, dipanggil labu sayung. Ini untuk menyimpan air. Terdapat corak-corak geometri dan bercorak realisme serta mempunyai nilai-nilai estetika. Ini dipanggil hasil tembika yang mempunyai nilai-nilai estetika. Seterusnya yang digunakan sebagai lampu hiasan. Ini adalah perkembangan dari segi penciptaan alatan. Seterusnya kita tengok idiofak yang cikgu dah terangkan pada glosari yang lalu, iaitu idiofak ini pertama percaya kehidupan sesudah mati, lalu mereka mencipta peralatan yang berkaitan dengan agama. Ini bertujuan untuk menghormati si mati ataupun mayat, dan idiofak ini disertakan ketika mengkebumikan mayat. Lalu hasil-hasil tembika seperti tempayan dan keranda ini disertakan bersama mayat. Ini contoh masyarakat zaman Neolitik yang mengkebumikan mayat bersama barangan tembika. Mayat yang diletakkan di dalam tempayan, posisinya, ini tempayan ataupun tembika yang diletakkan di celah-celah gua yang merupakan mayat orang yang telah mati. Satu lagi konsep idiofak ini adalah diamalkan oleh sesetengah masyarakat, iaitu mayat ataupun si mati diberikan kepada burung untuk dimakan. Keranda kayu ini banyak terdapat di Sabah dan diletakkan di dalam gua. Jadi kalau pelajar nak melawat pergi ke Sabah, boleh melawat di dalam gua di mana terdapat mayat-mayat yang disusun rapi dan teratur. Seterusnya kita tengok monumen dan seni bina. Binaan daripada tebukan batu, binaan daripada susunan batu, binaan daripada kerangka besi. Contohnya binaan daripada tebukan batu itu kita tengok ada dan diamalkan oleh masyarakat Paleolitik dan Mesolitik, serta susunan batu, manakala binaan daripada kerangka besi itu mula dibuat oleh masyarakat zaman logam. Ini adalah susunan batu.
ukiran batu, tebukan batu, susunan batu, tebukan batu, di mana batu-batu ditebuk ini memerlukan kemahiran yang tinggi. Ini di luar negara, di Petra, Jordan. Laluan masuk ke Petra, Jordan. Contoh tebukan-tebukan batu, terutama sekali kebanyakannya ada di negara Asia Tengah ataupun di Timur Tengah. Di India, Ratu Tapak yang baru dikesan juga tebukan batu. Ini di Peru. Dan kita tengok zaman sekarang bagaimana seni bina. Mula menggunakan kerangka-kerangka besi.